So for those who are just coming, so please scan your attendance. Okay, I'm going to deactivate the QR code, but there are still some of you haven't scanned the QR code. Okay, you got 10 seconds, okay, to scan the attendance. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, I'm going to activate the QR code now. Okay, so basically for this, the purpose of today's session is to discuss your progress. So which group going to start first? Even though they already gave me, yeah, I still want you to read your progress report and we're going to discuss it. Okay, the first group. So so do you have any leader for the first group? So please, yeah, show your simple presentation on your progress. Last week, the one that you gave me, the report. First group mana? Dia punya leader mana first group? Tengah tak ada leader kot. Ni saya tengok. Hey, mana first group? Who is the first group? Who is the leader? First group? Ni tak ada jadi ni. Doktor, kita orang tak lantik guru, tak lantik leader besar. Kenapa tak ganti leader besar? This is your responsibility. Takkanlah saya nak kena ajar semua. So basically, you have first group and then within that group you have sub group, right? So you need to synchronize your work. Kalau awak tak plan awak kerja sendiri, macam mana awak nak kerja nanti? Awak ingat nanti kat dalam industri tu semua benda dia nak ajar tu. Okay, so saya okay, macam ni lah. Dia untuk subjek design ni saya takkan ajar specifically dia punya soft skill. Awak kena figure out. So yang mana yang awak tak buat, yang mana by logic sepatutnya awak buat tapi awak tak buat, memang saya akan sound lah.
Sebab kalau dekat industri dia tak ajar awak buat benda-benda macam ni. Awak kena figure out sendiri. So daripada awak kena masa kat dalam kilang, baik awak kena sekarang. So benda-benda mesti projek. Selalunya lah, kalau macam kat dalam industri, dia akan ada project leader ataupun principal engineer. That principal engineer is going to be responsible for the whole project. Yang for specific project lah. So kalau ada subgroup, this principal engineer is the one that going to collect all the result from this subgroup. Sama macam awak buat sekarang. Saya ingat awak dah belajar masa awak pergi intern dulu. First group, awak nak lantik siapa untuk jadi sebagai leader sekarang? First group siapa? Bagi kat saya nama and then present. Tak apa, bagi nama dulu. Sekejap lagi leader bagi setiap subgroup present dulu. Nanti later on, afterwards, lepas ni saya nak just project leader leader for each group je yang present. So any arising matters, subgroup punya leader yang akan further explain lah. Selalunya bila awak bekerja kat dalam industri nanti, dia ada hierarchy tau. So you cannot bypass this hierarchy, meaning that even though that let's say that you're working at Proton, you're just just a normal engineer, typical engineer, junior engineer. You cannot bypass the whole hierarchy by going up and ask the CEO or CTO. You cannot do that. So basically, if you have any queries, you're going to pass that query to the your group, your subgroup leader. That subgroup going to discuss with the principal engineer. It's the principal engineer that going to have or going to be person in charge that can communicate with the higher management level. Tu awak kena tahu lah. So that hierarchy, dan awak tak boleh macam ni. Siapa untuk first group awak tak lantik lagi. Point sekarang untuk first group siapa ni? Nanti suka nak saya panggil random je. Kita orang lantik leader ni, budak integration. Siapa yang integration, siapa untuk first group? Afi Abdul. Afi Abdul. So nanti awak siapa Afiq Abdul? So basically Afiq Abdul mana? Afiq Abdul, Afiq Abdul lah. So this Afiq Abdul from VK Integration. So for this session today lagi sebab minggu lepas awak baru meeting untuk start buat kerja kan. So minggu ni awak baru start meeting sebab tak tahu kata cara kerja macam mana kan. So this project leader, saya bagi excuse, so tak perlu present lagi untuk the whole work. Minggu depan awak akan start present untuk tengok buat kerja anak-anak buah awak ni. So untuk today saya nak tengok kerja daripada subgroup, leader untuk subgroup, untuk group 1 dulu. Start dengan right handling ke, chassis ke, untuk group first group, boleh present. So ini siapa? Afiq Abdul lah. So Afiq Abdul, awak responsible lah untuk present dan tengok monitor progress anak-anak buah awak ni untuk group awak ni. So penting nanti bila awak kena tahu hierarchy kerja ataupun culture kerja. So ini yang awak akan apply masa dekat kilang. Kat mana lah tak kisah, doesn't matter it's either it's in Proton or normal production assembly. Usually this is the hierarchy. So you're not going to work alone, you're going to work with other people. So know the work culture. So that work culture if you are about to learn during the actual when you're working in industry, that one can be considered late lah. Just tanam that culture now, right now. Because if you can work in a group, because everywhere you go, usually we're going to work in a group, and then usually the group, when it comes to the communication level, to the upper management level, usually on the engineering side, it is the principal engineer that are going to be responsible, for the work, for the project that's handled, and need to extend to the management level. So basically macam tu lah. So kita akan terapkan that kind of culture starting from now lah untuk awak punya AD1. So that nanti dah tak ada masalah lah bila awak masuk dalam industri. First group untuk group chassis group, subgroup, siapa who's the leader? So can you please explain briefly to me what have you done so far? Selain daripada yang awak just perlu baca
awak punya report yang awak sambung, dan later on just update apa yang awak buat selepas daripada awak produce report tu sampai kelas hari ni. Siapa first group untuk Chelsea? First group. Mana report awak? Okay doktor. Okay. Saya. Okay. So awak buka report awak, just briefly explain dekat saya. Saya akan komen, and then kita, apa yang awak dah buat daripada minggu lepas sampai minggu ni. So ini auto design. Okay, for your information, auto design macam ni. Okay, saya cakap, saya akan tengok awak buat apa, saya akan assist. Kalau kena marah, siap lah kan. Tapi yang marah ni dah nak buat sebab belajar. Okay, sebab saya dulu pun kena macam ni juga. Okay, ni. Okay, proceed. Okay. Sekejap, saya share screen sekejap. Okay. Nampak tak? Saya share. Okay, minggu lepas kami satu grup dah buat bincangan. Bincangan untuk pilih final daripada tiga design. So daripada 3 design tu, kita orang listkan the pros and cons untuk setiap design. Dan dalam masa yang sama, design tu kami bagi kepada group integration supaya boleh masuk tak dengan part-part lain. So kalau dan group integration ada bagi macam feedback, suruh tukar ini sikit supaya boleh masuk dengan part-part yang lain. So daripada meeting tu kami dapat final design lah daripada meeting minggu lepas. Final design dia yang ni macam untuk Chelsea ni untuk macam Chelsea. Kenapa yang ini ini yang awak dah buat minggu lepas kan? So basically awak kata awak ada, you say that you have 2 designs, so can I see those designs, and then the way that you selecting how did you select which design the best? Supposedly you need to have the morphological chart analysis. Oh yeah. So you cannot. Okay. That's the problem. Yes, you just see awak pun cakap, and then awak present, awak make sense telan dulu. Right? Yeah. So basically awak basically when you work with the industry, you need doing work, your job is one thing, and preparing the documentation for your job is another one thing. Okay, usually most of your time you're going to be very busy in preparing the documentation. That's it. Okay, so that's real workload for engineer lah in industry, preparing the report or documentation. So ni awak dah kata awak ada 3 design, terus awak tunjuk kat saya yang 3 design itu mana, and then saya pun tak nampak, dan terus awak keluar yang design ni. So kriteria selection 3 design pun awak tak tunjuk kat saya. Kriteria macam awak boleh select yang ni. Okay, and then satu lagi yang dalam chassis tu, dalam project description tu awak punya chassis dimension tu 80x80, correct? Betul? Awak tak pasal ke 80x80 tu bukan kecil sangat kan? Ya, itulah. Kenapa tak yang tanya? Saya pun macam 80x80 kecil juga, tapi saya dah bincang dengan group integration, dan group integration macam kata macam boleh saya macam ikut lah. Okay. So usually that the design, this is the overall line. That is actually the packaging sizing for the go-kart to fit into bonnet. So the size is not 80 is too small. Okay. You should already discussed with Dr. Izahari, going to increase the size with up to 1.2 meter in terms of overall height, length 1.2 meter panjang dan 1 meter lebar.
Yeah. And then this overall length and overall width, either you're going to have a chassis that the fixed chassis, or if you want to design a foldable chassis, doesn't matter. Okay. Tapi in the end, they need to fit within this 1.2 meter times 1 meter. Okay, so nanti later on, in the future, let's say that we want to fabricate your design and we want to be able to put in inside the carbonate Oh. for sedan car. Okay, sebab 80-80 ni kecil sangat nanti. Dan kalau awak nak duduk pun tak selesa. Memang tak boleh duduk pun, saya pun tak boleh duduk, awak kan lagi 80 kaki dia. kaki tak lepas. Kalau saya tinggi, okay. And then consider that 1.2 meter tu, if you can design in terms of ergonomically that maybe some of your friends yang rendah-rendah tu mungkin boleh duduk lah. Okay, awak boleh design based on dia punya body punya apa dimension. Okay. Tapi yang 1.2 meter tu pakai tinggi, meaning that kalau awak nak buat if you want to make it your chassis a bit bigger a bit, then it's okay, but make sure that it is comes a foldable chassis design, which when you keep when you want to keep simpan that car inside the bonnet, that chassis will be able to fit 1.2 times 1 meter. Faham? Yeah, faham? Faham. Okay, and then one thing, okay, same as this group, I want your design to be made based on PVC pipe, wood and sheet metal only, not using the rod, metal rod or hollow rod. Okay, so later on we're going to have problem in terms of having funding to actually fabricate this thing. So if your design we make based on PVC pipe, so basically we have no problem because PVC is quite cheap, and then you just need to make that chassis steady enough, because we don't have to drive your car at very high speed, right? Slow one, like the speed of this, then it's okay, because we're not going to compete in terms of speed or acceleration, okay? Because this is a student budget, so we're not going to go for speed. So PVC ni. PVC, same, PVC, kayu and metal sheet. So I already okay. So the example for the electric vehicle, I already put in the link, the YouTube link. So please take a look at that YouTube video. Okay, faham? Alright. Okay. So awak tengok je example tu. So untuk Subway yang ni pun boleh refer to that project. Tapi please don't copy the exact design from that. Usually that design is based on experience lah. But I want you to design based on engineering design, following engineering processes. Ada conceptual design, so you select that conceptual design using morphology chart by applying the HOQ yang awak belajar yang berbeza sehari tu, and then you start fabricating. Okay, faham? Okay, faham. Okay, so once you have that one, then you can pass with the integration department, and then the integration tu akan determine lah which point macam mana nak integratekan other parts or CAD model from other group to that chassis. Okay, faham? Faham. Okay. So this is the same thing for the second group. So the same thing applies for the second group. Okay. So revise your chassis design. So please make sure that you whatever process that you go through, let's say that have tree design, to make sure that you have that tree design being documented, and the documentation of how the selection of that which design is the best by showing lah dia punya morphological analysis. But if you do it that right now, so at least you already have something, because later on it's going to be easier for you in preparing your report. Betul. Sebab awak nanti tak adalah awak bukan hantar report baru awak nak buat, at least awak dah buat sekarang. Nanti bila ada report awak compile, and then awak just buat correction in terms of flow report. So untuk pilih yang last final design tu, kita kena buat macam structure analysis untuk tiga-tiga dan pilih the best lah. No. Basically kita akan tengok kita start pada yang structure analysis ni. Awak mula-mula kita buat itu banyak meja sangat. Saya nak awak pilih tiga, roughly tiga, and then select based on conceptual je. Satu je yang akan go to CA analysis.
Sebab kalau tak nanti banyak sangat untuk awak dua kredit saja. Oh, Okay. Yang 3 MC tu standby. Saja 3 kredit. okay. Okay. Boleh? Alright, boleh. Okay. Okay. So make sure you do the same thing goes to the other subgroup. To make sure you document your work. Okay. 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 Anything? Any question for CC? Boleh. Saya tak ada. Okay. So basically, I want you to after this get start working on your work. So basically, starting from this week, you need to prepare your report for each group, which being compiled in one big report. Meaning that for group one, there's going to be one report, and then in that report, there's a progress report for each group. Okay, and then you need to submit the progress report the day before the today class, meaning that progress is on Sunday. You need to submit to me by Saturday, Saturday midnight. Tapi jangan lama sangat, saya nak baca tu. So that I can comment and then we can provide from that. Okay? Sebab minggu ni kita tak boleh buat lagi lah. So minggu lepas awak buat plan nak buat apa kerja. Minggu ni pun dah start buat, sikit-sikit awak nampak lagi. So minggu depan. Okay, minggu depan. Okay? Alright, so this thing same goes for other for the second group. Okay, next subgroup for the first group. Okay, Terima kasih, Doktor. okay, good. Okay, JC, video integration ataupun power second for the first group. First group, power siapa? Saya. Okay, so bila awak apa yang awak dalam report ni saya dah baca tapi saya tak ingat lah apa yang saya baca kan. Sebab saya baca pun dah lama macam sakit hati saya. Awak present ni saya komen. So take down apa yang saya komen. Awak you need to be trained how. Okay. Okay. Okay, sekejap ya saya. Sekejap bateri. Okay, so ni motor kita orang, tapi kita orang tak assemble lagi. Okay. Kita punya 3 proposal design. First design kita akan pakai alternator ni modify jadi motor. Second design kita orang pakai motor, conventional motor biasa, memang for motor lah, DC motor. Okay. Third kita orang design adalah pakai DC motor tapi with differential lah kat belakang. Okay. So kita punya ni differential kita orang. Kita orang tak assemble lagi. Lagi bateri kita orang ni pakai lithium ion. Spec dia 10 mAh with 48 volt bateri. Lepas tu lagi sekejap. Sekejap. Okay, so ni real axle for the first design lah. Without considering the differential. Lagi saya pass pada Kamarul untuk bracket for motor.
Sekejap, saya nak tanya, siapa yang design? Tak sempat tengok. Saya, Yasir. Siapa ni? Oh, Yasir, okay, Yasir. Ha. Awak yang buat propose delivery system ni, awak dah tengok tak video yang link video yang YouTube yang saya bagi kat awak? Link YouTube. Untuk video example of electric vehicle bukan. Yang waktu awal saya bagi ke apa? Yalah saya bagi yang YouTube link video. Saya post ni. Saya ada group, saya ada post dua session. Session SCMB dengan session SCMB. Saya tak berapa ingat saya Ya, saya tengok. Ya, so basically kalau saya kan, saya nak tengok yang cara orang nak propose ni, saya tak rasa benda ni boleh terfikir. Satu sebab funding, satu lagi ialah awak nak terfikir think from scratch. Usually you need to remember as an engineer when it comes with in designing certain project or developing product. So basically we go for things that already available in the market. Okay? We try to avoid making things from scratch. Unless memang company memang ada vision, memang nak buat benda baru dari scratch, itu kena buat lah. Okay? Usually as engineer involved in product development, we just usually go and find things that already on the market, we buy it and then integrate in our system. Okay, right now for electric vehicle, if you take a look at the video that I already post in the group, usually for electric vehicle bukan, there is a kit for electric motor for electric vehicle kit. Okay, ada complete set of motor controller, throttle, electric throttle, battery, okay, and then dia punya other accessories lah. So your job is actually to integrate this part on the for your chassis design. Okay, usually we don't design anything new. Okay, kalau awak tengok awak dapat, and then awak kena familiar lah dia punya component for electric motor. Okay, saya buka, saya punya saya ada post ni. Saya masih yang lama, saya dah foto balik. Tapi saya rasa dah. So same thing with others lah. And then you need to use a standard component. You don't fabricate from scratch. So awak pun yalah with a limited time, funding, itu tedious. Okay? So basically awak tengok yang dalam ni. Ini dalam untuk session satu lagi kan saya dah ini 27 bulan 5. Ni saya dah progress minggu lepas saya dah bagi 27 bulan 5. Ya. Okay. Saya mesti skin fit masing-masing yang lama saya tahu dekat group tu lagi. Ya. Okay, saya dah ada post, pada saya tak ingat saya dah post dalam group SCMB ni tak. Tapi dalam group SCMB tu saya dah post. So basically you need to design electric blue card yang size yang saya dah bagi 1.2 meter 1.2 kali 1 meter with the material used mainly PVC, wood plank or wood rod and then being strengthened by metal sheet.
The same design can be referred to this YouTube video. Okay, and for the systems used, for electric powertrain, so please select the EV go-kart kit available in the market. Okay, so yang in charge with this, select your kit as if you are going to buy it, and then make sure that kit has a proper documentation on the specification on the components. For example, for the electric motor, for the motor controller, for the electric throttle, then for the battery itself, and then as well as the other accessories lah. Okay, ni awak boleh tengok lah. So ini ada. Okay, so awak boleh tengok. Okay, yang tadi. Okay, so okay, you see? Okay, see. Okay sir. Tapi Okay, faham? faham. Saya punya produk semua readily available kat market kecuali Syaf lah. Syaf saya Tak, macam mana awak nak integrate? Saya nak tanya awak lah. Sebab okay, the purpose of doing project, kita kalau boleh kan, okay, awak nak integrate boleh, tapi you need to work smarter. Kalau benda yang awak, if you want to do something, then it does not available in set, yes, you need to work hard lah sebab awak nak integrate. But if you already found a system which already come in set, so please select that, because that one going to ease you. Because things which come in set, usually it will also come with the accessories, the wire harness, the bracket or the bracket ring, okay lah, tapi especially the wire harness lah, and then the wiring diagram. And then okay, so kalau nanti awak figure balik, and then lagi satu part yang saya tengok tu nanti awak nak kena buat, kita nak kena awak design. Tapi masalahnya nanti later on, I want your design to be fabricated by juniors. Okay, awak sedap design, your specification kind of apa, tinggi melangit lah. So but we come to fabrication, your junior need to do it, and then but yeah, at that time you're not, then you can, you already graduate, susah lah. Okay, so I want you to select the EV kit for this go-kart. Okay, awak select lah mana-mana, tapi make sure yang ada specification lah for each component. Okay, sebab awak tak perlu beli pun, awak just select and then buat CAD model, and then use that dimension of that CAD model, because later on you need to do the packaging with the chassis. Boleh faham faham doktor. Okay, awak tengok dulu yang video yang saya bagi link. Sebab yang tu dia memang design based on system kit which come by a kit for electric vehicle, then just integrate. And then another one tu dia memang integrate buat macam awak, tapi dia tak se-complex macam awak propose ni. Okay, nanti awak tengok dulu video tu untuk powertrain lah. So same thing applies to this group. Okay, so this week tak apa, awak ada lagi banyak isu untuk ni lah. Okay, just work step by stages. Okay, so any question from the powertrain group? Powertrain? Tak ada sir. Okay, good. So proceed, awak select, awak tengok balik awak punya komponen. So nanti awak discuss dengan, awak ada select awak punya kit. Nanti awak tanya dengan bikin integration dengan chassis group, dapatkan the final design of the chassis, and then awak try do packaging layout. Macam mana awak nak susun this component on the chassis. Okay, faham? Faham doktor. Okay, good. Okay, kalau tak ada next questions for the powertrain dah, chassis dah. Kira ni Doktor, sebelum tu saya dari chassis tadi. Saya nak tunjuk yang lagi 2 design. Okay. baru dapat buka, tadi tak boleh buka sebab tu tak tunjuk. Okay. Okay, nampak? Saya share screen. Okay, ini design yang second. Dengan lagi satu design yang ni. Cuma yang pro and cons punya documentation tu tak ada lagi. So nanti saya buat. So nanti awak tak kisah tu, okay, tu tak apa, nanti awak boleh uruskan. Tapi ini make sure awak redesign balik by considering PVC pipe. PVC joint lah. PVC joint. Sebab dia yang ada yang setengah-setengah angle tu, dia tak ada joint yang macam apa. Yalah, PVC test angle dia T-joint junction. 90 degrees, mana ada yang 50 degree, mana ada kan. Yang saya ingat ni nanti buang lah. So nanti awak adjust balik dia punya design based on the joint lah.
based on based on Okay. PVC pipe So standard PVC. awak tengoklah design yang dalam video tu macam mana juga. Okay. Eh? Alright. Yeah, good. Okay. Okay, next group for the first group, right handling. So you see ni tadi opsi. Hello Dr. So awak nak present apa dekat sini? Sekejap. Nampak tak? Okay. Okay, ni mula-mula progress yang first saya hantar. Time waktu ni ada satu design je. Lepas tu integration dia request untuk buat wishbone macam ni. Wishbone awak nak buka kecil je, tak mahu ni buka. Itulah. Wishbone. Kalau design first tu simple je. Just ini ada macam full chrome. Okay. Bahagian motor semua kembas ni. Okay, saya tanya awak lah. Untuk buka awak tengok buka ada suspension tak? Saya research semua tak ada tapi Tak ada. Tak ada kan? Okay, kalau awak nak buat juga, so make sure that this one is boleh fabricate lah. Saya tak nak awak design, tentang awak ada grad, bila comes to jenis awak nak fabricate, tak boleh fabricate. Saya tak nak juga lah. Okay, so saya punya advice sama macam other section SKMV, awak punya group satu lagi. Usually go-kart ni saya tak advice lah ada suspension. So kita akan buat low speed, tapi awak kena integrate je lah dia punya suspension, sebab wheels tu ada belong to consider macam wheels, integration, brake apa semua tu kan. So nanti awak nak kena buat analisis. Sebab untuk ride handling ni awak nanti awak nak kena buat analisis in terms of ride rate. Awak ambil BD dengan saya ke awak ambil subjek SE? Ya Doktor, tak dengar. Awak ambil BD, awak ada ambil BD tak dengan saya? DE tak ada. Okay, ada yang ambil academic tak yang dalam guru awak? Dua orang. Siapa? Okay, ada. Dua orang. Yalah, diorang siapa? Ada kan? Saya dengan Dik Gana Hasib. Okay. So basically dalam academic kita ada kira ride rate lah. So ride rate ni more likely di bouncing rate lah. So of your car. Let's say that your car have a suspension and with a car that don't have suspension, we can actually calculate roughly or do the estimation on how the car will bounce on the road. Okay. But usually for go-kart, let's say that for go-kart to prevent sebab awak tengok kita go-kart, dia tak ada suspension tapi dia tak bounce. Sebab kenapa? Sebab tayar dia tu bukan tayar daging, dia tayar getah kan. Okay. Sebab tu. Dan satu lagi kalau awak tengok for example the backhoe tak ada suspension. Tapi tayar kereta ni chassis backhoe dia bila bergerak ke jalan keep on bouncing necessarily. Sebab itulah backhoe tak boleh bawa laju. Sebab lagi dia bawa kalau nanti dia terloncat-loncat memang boleh tak in contact dengan jalan, boleh accident. Sebab itulah backhoe tak boleh bawa laju. Tapi dia bouncing tu disebabkan oleh dia punya tayar tu. Dalam tayar ni dia pakai tayar ni. So dia want act as a spring. So dia tak ada damper, dia just start keep on bouncing. Jadi itu untuk backhoe lah. But for go-kart kita memang tak ada suspension. Kalau awak tengok yang video yang saya bagi tu pun there is no suspension, just a wheel, tapi wheel tu using a go-kart wheel. Tapi nanti untuk ni saya still nak awak untuk group ride handling ni, dia walaupun awak jangan kata awak tak banyak kerja, sebenarnya dia awak banyak juga ni. Sebab nanti awak nak kena set up untuk motion analysis untuk J-turn, U-turn, slalom, J-turn, U-turn, slalom, double lane change, single lane change. Because these maneuvers in your motion analysis are the one that going give you the load set to analyze the chassis. Okay, so if you don't do the setting this one, you cannot get the load set, and then group chassis cannot do the dynamic loading analysis on the chassis. So ini awak kena belajar buat motion analysis untuk bagi gerak awak punya chassis dalam seluruh. Tapi dengan syarat kena complete lah. Awak integrate dengan macam ni, awak dapatkan CAD model daripada semua group, make sure that it's complete first.
dia baru buat integration, and then buat motion analysis untuk J-turn, slalom test, slalom, double change, single change, to get the look set. Okay, faham? Okay, faham doktor. Okay, sebab yang ni my advice awak janganlah, walaupun awak design, awak kena ingat satu, awak dulu semester betul lah. Possibly when it comes next semester, you need to fabricate the same. Okay, by giving, for my advice is that you need to fabricate this design, awak kena fabricate. So, better you fabricate a simple yet it work, rather than having a complicated design, which can be fabricated. It's just that the constraint for that complex design is that the constraint is that always money lah. As a student awak ada duit ke nak beli barang itu ni, tak ada kan? So kalau ada pun awak akan gimana lah, awak tak nak spend duit dekat kau punya projek. So fikir macam tu lah. So untuk yang right handling, awak implement right way by calculation, and then juga awak set up motion analysis untuk J-turn, slalom, double engine, single engine. Okay, apa benda ni awak boleh tengok, check dalam dalam Google lah, dengan YouTube, and then belajar macam mana nak run this motion for go-kart. Okay, sementara nak tunggu yang lain-lain siap CAD model, so basically apa yang group awak boleh buat ni, awak boleh belajar untuk motion analysis untuk this motion by using CAD model yang dah siap lah, dekat CAD model of go-kart yang dah ada dekat dalam internet. Tak yang kompleks lah, just ada chassis dan tayar, yang that tayar tu boleh steer. Okay, awak play around with that model tu. Okay, ni kalau dalam CAD model of go-kart banyak je, awak boleh cari especially dekat dalam GrabCAD, GrabCAD ada banyak lagi lah. So library yang untuk CAD, untuk seluruh ada je, awak Google dia ada. Okay, faham tak untuk right handling? Faham doktor. Okay. So suspension ni kalau ni tak payahlah, sebab nanti kalau nak fabricate ni nanti dia susah sikit. So awak refer balik dekat refer dekat yang video link YouTube tu. So please yang saya refer tu awak tolong tengok yang mana group lain. Okay, so any question untuk right handling? Untuk force yang macam kalau kita langgar lubang tu ke semua nanti kena kira juga Tak, awak tak kira, awak akan dapat daripada motion analysis. Maksudnya awak langgar, awak set, awak dalam motion analysis ada bump kan, awak dah ada model CAD model, awak set untuk dia bergerak, dan nanti bila dia langgar, so your simulation model will produce the impact when you hit bump. Okay, yang saya tunjuk lah yang dalam filmnya tu, SolidWorks motion analysis. Okay, faham. Okay, so that tu lah yang kita akan pakai untuk analyze safety dengan bracket, dan ada komponen yang perlu lah. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay, so ni right handling, satu lagi tu steering braking. Steering brake. Ada? Mana? Ada tak steering brake? Okay. Present saya punya. Tak apalah, awak present, awak dah buat kan, dalam tu je ikut saya nanti saya komen. Walaupun saya tahu lah mesti awak yang awak buat tu tak mencapai objektif kan. Tak apa buat. Awak present dulu nanti saya komen. Okay, kejap. Okay, so kita orang dah come up dengan design ni je lah untuk steering. Okay. Ini je kan? Okay, so nanti untuk steering, nanti awak kena integrate. Okay, untuk steering, awak kena calculate dengan dimension chassis, over length, over width of your design. Nanti awak kena tolong calculate dia punya turning radius based on geometry. Internal radius. Awak ada BD tak dengan saya? Apa dia? BD ada BD dynamics tak dengan saya? Tak ada. Okay, tadi so tanya orang yang BD, so dia cari lah untuk mean turning radius based on the wheel base. Dia pakai approach recommend turning radius. So nanti calculate lah based on the dimension. Sebenarnya nanti awak perlu redesign this chassis. Sebab ini pakai rod kan, metal rod kan. So
kita just nak limit our scope sampai pakai PVC saja. PVC. So awak design lah awak punya steering pakai PVC by bring macam example dalam video YouTube tu. Okay, boleh? Boleh. So and then satu lagi, itu satu, and then awak kena fikir juga lah untuk braking system dia macam mana. Braking system kita orang dah ada juga buat, tapi macam guna yang basikal punya brake. So nanti sila awak pun kena provide dia punya position of that braking kat mana letak macam mana. So that CAD model tu kena provide lah dekat braking application. Okay. Okay, steering apa lagi? Okay. Last untuk video integration untuk first group. Okay, Dr. Saya present Okay. Doktor boleh nampak tak, Doktor? Okay. Okay, untuk masa first kali design ni lah design pertama kita orang untuk placement apa setiap komponen. So jadinya ni lah position asal untuk design pertama. Okay. So ni adalah design seat yang apa kita orang dah pilih daripada design apa seat yang kita orang ada dua ni. Itu design satu ni and design dua ni. So each of the design ada masing-masing dia punya apa advantages dengan dia punya disadvantages lah. Okay. So macam design satu ni dia punya backrest tu boleh flip ke depan tu contoh. Dan untuk design kedua ni dia lebih kepada cakap most of the size boleh fit lah dengan design dua ni. So jadinya because of that, so we decide to choose the design tu punya seat. So then we come up with this design. This from yang design satu punya ni. So structure ni pun semua daripada yang design yang lepas. So jadinya untuk yang baru daripada kita orang minta daripada structure punya team. Itu jadinya itu kita orang belum lagi assemble sepenuhnya. So jadinya ni lah kita punya roughly macam battery position dia dekat sini. So untuk steering shaft dekat sini, tapi macam dari set punya angle then motor dekat belakang ni, dan this position of rear and suspension punya komponen lah. So jadinya ni kita orang ni design yang kita orang dah ni masa tu kita orang dah ni fikir design yang kita punya measurement yang baru untuk design kedua nanti. So far I think itu je. Okay. So And then nak cakap apa? ya tu. Ada apa ni? Sekejap. Okay, contoh kalau kita orang ada kesulitan macam untuk untuk produce the design dan yang kita orang design punya seat tu. So jadinya kita ada cadangan untuk just tukar standard part seat yang warna biru ni. Which is dia adalah standard part. So tak kisahlah, dia yang penting part of you need to remember awak sekarang ni untuk awak dulu semester you should be able, your target is designed to be able to fabricate. So awak jangan design benda yang awak nampak is good in your CAD, but when it comes to fabrication awak tak boleh nak beli benda ni tak ada, dan bila nak buat ni tak jadi. So janganlah. So just make it simple, work and practical enough. Okay, and then yang macam yang saya cakap tadi, walaupun awak dah nampak gambaran ni, tapi awak still awak kena revise awak punya CC design based yang benda yang saya cakap tadi, which is in general size dia, packaging layout dia 1.2, overall length 1.2, overall width 1.1 meter. So itu tak kisahlah sama ada fixed chassis ataupun chassis yang dah yang boleh lipat. Okay, yang berlipat itu dia dalam saiz 1.2 meter dengan 1 meter lah, besar sikit. Okay, and then awak punya chassis kena made from PVC pipe, strengthened by wood plank or wood rod ataupun pakai metal sheet lah. Okay,
Tapi dia punya selection tu awak kena buat based on analysis lah. So nanti based on analysis, katakan contohnya lah awak buat chassis based on PVC kan. Okay, PVC sebenarnya at very low speed, kalau awak nak tengok ni sebenarnya kuat juga ada kuat. Tapi dengan syarat awak tahu lah apa kena buat based on analysis. Okay, dia ada cara nak buat analysis pun kita boleh tahu awak punya chassis tu kuat tak kuat dan macam nak bagi kuat. Dia ada cara dia, which saya akan summarize masa hujung sekali. Jelas awak sekarang ni kita buat ikut jalan panjang. Okay, so basically awak punya design awak kena redesign balik pakai PVC, dia punya as a material for the chassis. And then my advice tak perlu ada suspension, awak buat macam typical go-kart. Okay, dia punya tengok dia macam dalam link YouTube yang saya bagi dulu, tu example lah. Di sini ada banyak example of EV go-kart yang available kat dalam YouTube. Awak boleh refer to that design, tapi don't copy yang sama. Okay, sebab saya tahu lah benda pun saya tengok kan. Okay, and then itu satu. And then component untuk your powertrain, so make sure awak discuss ni, make sure yang powertrain tu select yang come with a kit. Okay, let's say that macam depan awak balik ke UTM, so ni go-kart EV electric vehicle kit untuk go-kart ni dia tak mahal pun ada. Okay, kalau kita ada funding, saya dan Dr. Izali kalau boleh usahakan ada budget, so kita akan belilah, so awak akan fabricate buat betul lah. Okay, so make sure that yang awak buat ni practically enough for fabrication. But at the same time, for that towards that fabrication, awak buat juga ada punya analysis, which is memang awak punya analysis tu memang when it comes to fabrication, apa yang awak fabricate tu sama macam yang awak design. Itu nanti kalau design tu memang awak akan rasa puas hati lah. Okay, memang so nanti awak nampak awak design memang dia apa yang outcome dia sama macam yang awak design. So nanti dia akan ada tolong lah. Okay, so nanti awak akan go through proses lah. Okay, so chassis nanti awak discuss balik macam yang saya cakap tadi. So better you need to have a work culture. Okay, so macam group kalau usually samalah dalam industri. So basically when involve a group of many people, so there is going to be one big leader. Under this big leader there is going to be small leader, and then barulah under this leader, small leader akan ada group members. Okay, and then this group members going to do work based on what being instructed by the group leader. Okay, and this group leader, he knows what need to do based on the instruction from the main or from the main leader. So this is actually typical hierarchy to avoid macam change partner ke, ada yang tak buat kerja ke, ada yang lost yang kerja. Okay, and then so we need to learn this kind of culture working culture. Kalau awak tak belajar sekarang ni, lama ni nanti masuk dalam industri awak macam kena kutuk sikit lah kan, macam tak pandai buat kerja ke kan. So bila dalam industri, macam yang saya cakap lah, okay, dalam industri you already being assumed to know to do engineering job. Okay, macam kerja design ni awak dah tahu, dia takkan ajar. Bayangkan kalau ada, dia cuma akan ajar untuk in terms of quality saja. Okay, untuk documentation, how to do documentation. Nanti bila awak buat tu, most of your job is to attend meeting, do documentation. Kerja-kerja ni kadang tak banyak pun. Okay, so nanti sebab dia dalam industry, like a big company, even though that you are as engineer, you will be assigned to do one single job, a specific one single job, and your job is itu je. Kerja-kerja kan akan ada orang yang buat. Okay. Tapi awak buat satu tu, you need to do it perfectly. Okay. So ialah awak buat benda tu je. Contohnya orang yang buat design brake, yang pasal brake kan, dia buat brake sajalah. Yang benda lain dia tak nak ambil tahu. The only thing that yang by your work yang buat brake ni dengan orang yang buat pasal suspension is the project leader, main project leader. Okay, yang tadi lah yang awak lah Afiq, okay, yang akan dengan bawah lah, kena bisa lah this time. Okay, ada okay, faham so sama lah yang group yang satu lagi pun, so this apply to second group. Jadi kita kan, okay, so basically saya nak awak buat lepas ni awak boleh sambung meeting, and then tapi kerjanya awak boleh buat throughout, tak perlu hantar report malam ni. Sebab yang last time yang saya minta on the same day of our class, sebab saya nak start tengok awak dah mula bekerja, dan saya tahu awak tak buat apa pun.
Just at least awak start sign something with us. Okay. Tapi yang untuk yang kali ni awak buat meeting with us ni, dan awak bagi tugas, awak buat, awak ada at least lebih kurang 1 minggu. So hantar report hari Sabtu lah. Sabtu sebelum better petang lah, janganlah hantar malam. Tapi kalau hantar malam pun saya akan tengok lah. Kalau saya dah tidur, saya tak sempat lah nak baca. Kalau hantar lewat sangat. Okay. So hari Sabtu hantar report, progress report dekat saya. Untuk semua apa, untuk overall lah, untuk setiap group. Okay, boleh? Okay, boleh. Okay, good. Okay, next, second group. Second group, kalau dah ada leader tak? Second group tak. Okay. Awak leader. Saya leader. Okay. Awak leader. Okay, good. Okay. So untuk second group, let me just kita punya style. It's like kita try every week. Lepas solat Jumaat, try buat satu weekly meeting untuk buat update apa semua. So saya macam mana kata saya under power train juga, so saya nak update dari segi apa tu dalam group. Awak leader, awak saya lead group 2 dengan power train. Tak apalah. So basically kalau macam like this, the way that we're going to present, okay, usually for presentation to make things easy for me and also for you, during presentation, progress presentation, only the group leader that going to do the presentation. Okay, but the leader for the subgroup need to stand by lah, just in case I'm going to ask sedikit. Okay, faham Okay, kalau tak, saya nak kena tanya sama lambat lah habis, so nanti awak pun tak boleh nak buat video. Saya pun yalah, kalau banyak meeting pun tak suka kan, so dia simplify. So team leader saya dia cakap, unless kalau ada any specific issue or need further explanation, and then sub leader baru turun satu step to sub leader group. Okay, and then kalau macam sub leader pun tak nak jawab, baru kita open kat meeting member untuk jawab. Okay, boleh? Okay, so sekarang ni awak present as main leader. Okay, so saya share. Awak tu present progress untuk kawan-kawan. Boleh. Okay, so the first one is saya akan present pasal PowerPoint lah. Powertrain, sorry. So Powertrain currently daripada input dari Dr. Izahar dari hari Khamis hari tu, basically kita ada on our design stages, kita ada 3 design lah. Chassis ni kalau boleh abaikan saja sebab this is just a temporary lah, just nak letak kita complete and assembly. So first one is like 1 motor, 1 shaft, second is 2 motor, 1 shaft, and third is 2 motor, 2 shaft. So since kita expect yang it's a very small go-kart, so kita go with 2 motor drive, 2 motor 1 shaft lah. Tapi Dr. Izhari cakap nak buat juga 2 motor 2 shaft. So current that means kita ada in terms of top vectoring ataupun cornering, kena ada differential and so on lah. Cuma dari segi situ saya rasa sebab go-kart sendiri pun yang besar-besar pun tak ada differential kan, sebab memang awak justify lah. So ini yang kita ni lah. So sekarang ni yes, itu the recommendation Zaizari, tapi awak kena justify lah why you're not following a normal go-kart design. Memang go-kart memang tak ada differential. Sebab satu go-kart dia kalau even at very high speed, to make things ataupun to make it able to take corners, usually the driver going to make it drift atau skip. Yes, betul. Okay. So itulah, tapi kita tak pergi high speed, kita low speed je, tak ada masalah. Kita kalau tak ada differential pun tak apa. So saya fikir macam tu lah, kita letak 2 motor on 1 drive shaft, so that means these are 2
dua motor ni is actually standardized. Everything, most of the components are standardized kalau saya boleh share. So, okay, for this powertrain, yang saya cakap tadi, awak patut revise, tengok balik yang electric go-kart kit. Okay, yang ada, yang available in market. And then kalau awak nak modify, nak tambah untuk pakai dua motor, proceed lah. Tapi make sure that awak pakai yang daripada kit. Sebab yang saya cakap, these things to be fabricated. So, saya tak nak nanti when it comes to fabrication, awak akan ada masalah, especially funding lah. Okay, so awak design spec tinggi, when it comes to fabrication, nak fabricate rasa macam berat sebab awak nak kena beli barang banyak barang. So kalau explain sikit, so ni kita orang punya setup currently not final sebab kita tengah still, I think a lot of the subgroups also is still waiting for the chassis punya ni. Tapi yang structure punya group, diorang cakap diorang dah siap, and nanti kalau boleh Afdal boleh share kot design nanti, design untuk tu. Okay, basically saya cakap macam saya cakap lah, so need to be based on PVC, metal sheet dengan wood saja lah. Saya tak nak pakai hollow metal. Okay. So nanti satu awak kena mahal, lagi awak tak kena welding. Actually doktor, kita orang dah tanya Doktor Izzah hari tu, is it possible untuk besarkan daripada 80 by 80 by 80 tu? And then doktor cakap, Doktor Izzah cakap just proceed je, just fikir awak tak ada apa-apa batasan dari segi duit. So that's why kita orang just 80 kali 80, awak nak duduk pun tak lepas. Ya. Duduk mencangkung. Awak kalau 80 kali 80, awak tak payah letak seat, awak duduk mencangkung. Sebab tu saya actually itu integration lah, saya tanya integration kalau boleh buat tak 80-80 tu. Lepas tu orang pun garuk kepala betul. So tak ada, 80 kali 80 tak ada. So basically yang saya besarkan, dan yang 1.2 kali 1, sebenarnya 1.2 kali 1 tu awak ada dua option lah. Sama ada awak boleh, kalau awak terus boleh buat fix chassis design, ataupun awak boleh buat yang foldable design. Kalau buat foldable design maksudnya benda pun boleh lipat buka pasang. Tapi when it comes to bila dah simpan dalam packaging tu, dia tak lebih daripada size yang 1.2 kali 1 lah. And then 1 meter width tu termasuk tayar sekali lah Doktor? Termasuk tayar saya. Dia overall width lah, maksudnya side tayar kiri ke side tayar kanan. Bukannya track width lah. Ni side saya cakap overall width, maksudnya daripada kiri side leading tayar kanan bahagian luar dengan tayar kiri bahagian luar 1 meter. Masa logik lah, dia memang besar agak lah. And then Doktor cakap pasal conversion kit, like e-bike ataupun electronic vehicle punya kit tu kan. We actually had saya dah buat, kita orang dah buat research lah pasal tu. Cuma kita orang tak guna kit tu sebab satu is like diorang punya motor driver dia tu, kalau boleh saya nak ambil yang boleh control input output dia apa semua by Arduino, sebab nanti dari segi kita kalau ikutkan ni. Okay, dia macam ni lah. Saya tak jawab lagi macam mana nak bypass signal lain. So basically any electric signal, you can actually masuk dalam Arduino dulu, and then daripada Arduino keluar balik. We can actually do that. Okay. Sebab kalau my concern is that kalau one thing, if you do select the parts separately on your own, usually you're going to have problems in terms of integrating it, because sometimes the parts they have different specification. It is not being harmonized, because usually kalau nak harmonize ni tengah-tengah tu dia kena ada adapter, dia kena ada kalau in terms of voltage dia kena ada step down voltage. Dia banyak benda lah kalau awak nak integrate satu-satu, buat satu pilih satu kedai A, part A daripada kedai A, part B daripada kedai B, and then nak integrate tu kadang ada banyak isu lah. Okay, so kalau macam tadi nanti awak tengok lah. So tapi saya punya recommendation awak cari je kit. Tapi kan yang that kit sebenarnya kita daripada electric ke sini sebenarnya kita boleh bypass, and then that sini kita boleh masuk dalam Arduino untuk monitoring. Okay. Okay, itu saya tak ajar lagi lah. So nanti saya akan ajar insyaAllah depan awak ada 2 siang dengan saya. Sebab basically kita orang nak control the power output dari untuk motor tu. So maybe satu ada high output ataupun lagi satu macam eco ke untuk save battery. Okay, boleh.
No problem. That one can be designed. Awak boleh bypass daripada motor controller tu ke electric motor. In between tu awak boleh design something yang boleh buat selection untuk eco mode, untuk macam sport mode, tu boleh bypass. So basically nak ni lah yang daripada D dengan F ni yang kita orang punya dia punya checklist lah kalau pakai Simulink ke apa ke. Boleh. Alright. Saya boleh bypass untuk powertrain. Untuk ni. Just my mention nak cari yang kit saja. Saya kalau boleh sebab nanti kalau cari separate part nanti awak pening kepala in terms of nak harmonize integration between this electrical component. So usually electrical component dia memang kalau integrate memang in between tu dia kena ada step down, step up. Tapi kalau awak dah beli kit dia dah ada lah siap-siap come with the kit and then comes with the harness. Dia punya wiring awak tak perlu buat. Sebenarnya nanti kalau in terms of if you still want to take a look the result in Simulink, well I can show you how can you bypass and to take that signal goes into the MATLAB and goes to Arduino. Okay. Okay. Alright. Okay. So that's for powertrain. Second is steering. So steering ni because Fahim saya rasa dia ambil vehicle dynamics dengan doktor. So saya memang bagi dia kebebasan lah macam mana nak buat lah sebab I think he knows better than any of us. So I think Fahim ada? So yang saya tengok ni basically sama lah. Saya group satu awak kena redesign Ada sini. chassis pakai PVC. And actually there's an update lah dari segi apa hari tu Fahim yang kita meeting hari tu yang kau tunjuk. Okay, meeting hari tu sebenarnya memang just basically kita orang tengah tunggu structure je. I mean dari segi kau tukar ada angle, is it? Oh okay, alright. Boleh present ke sekejap? Boleh. Boleh. Screen. Center screen. Screen one. Right, korang boleh nampak. Okay, basically just saya ada tambah tu je cast angle je yang itu punya. So ini design dua. Ni design dua kita orang. Dia just sekejap. Ni bukan design dua, ni design tiga. Ni di basically design tiga. Ni yang tadi tu design ketiga daripada design dua ni. You boleh nampak design kedua ni saya macam dia sembarang buat je. Dia ada kotak-kotak semua. Terus dia punya cast angle dia situ je lah. Yang design 3 ni saya ada tambah cast angle. Okay. Cast angle situ je lah. Itulah. Kemudian saya ada improvement kat kawasan steering ni. Yang brake tu pun sebenarnya saya ambil design ni. Bukan design lah. Saya dapat inspiration design ni daripada go-kart yang ada kat UTM tu. Itulah saya ada pergi UTM sekejap semasa dia tengah belum lockdown lagi. Dekat situlah yang saya dapat lebih kurang measurement macam ni lah untuk go-kart steering saya. Okay, so nanti macam saya cakap lah. So awak kena redesign balik. Redesign balik. Geometri sama, dimension sama, tapi made by using PVC. Okay. And then kalau ada macam rod kecil tu okey lah. Macam untuk rod kecil, macam solid rod untuk tolak, untuk masa steering okey lagi. Tapi main component saya nak buat based on PVC lah. Sebab nanti nak memudahkan awak untuk fabrication. Okay. Doktor, saya sebenarnya nak tanya sikit juga tentang kita punya projek ni. Antara doktor dengan Dr. Izhari, yang ketuai ialah doktor atau Dr. Izhari? Dua-dua. Sebab Dr. Izhari more on teori, saya akan emphasize more on awak punya hands-on. Hands-on, okay. Yeah. Okay, alright. Okay, boleh nampak. So
lebar dia 1 meter by 1.2 meter panjang depan belakang. Atas Atas jap, atas tinggi dia tak lebih daripada 1.2 lah. 1.2 juga. Sebab tak nak bagi sangkut dekat bonet kereta. Sebab bonet kereta saya rasa dalam event ni dalam 1 meter lah, 1 meter 1.2. 1.2 meter, okey. Okay. Okey. So sekarang itu je ni dia lah. punya, sekarang ni overland daripada tayar kiri ke tayar kanan, bahagian luar tu berapa dia punya overall width ni? Apa ni Ada tak ada overall width kalau awak measure daripada dinding luar kalau tayar? di luar tayar memang 0.8 lah, seperti yang ukuran dulu yang Awak tahu tak, masalahnya tak logik lah, awak kecil sangat ni, macam nak duduk lagi, nak sebarang lagi. Itulah awak, boleh faham juga. Kalau buat remote control lain lah cerita kan. So nanti so awak besarkan sikit. Tak, dia macam ni. Okay, yang untuk apply untuk first group even though that you already have your design, and then bila saya cakap ada pertambahan awak boleh besarkan awak punya CC, awak tak semestinya akan kena lukis bendanya daripada scratch. Tak perlu, sebab dalam SolidWorks dia ada function yang awak boleh scale up awak punya design. Maksudnya awak ada design something rod, katakan awak ada design awak punya CC, overall dia katakan panjang ni 0.8 kan. Awak boleh besarkan, awak adjust dia punya scaling untuk meet sampai 1.2. Okey. Dalam SolidWorks boleh buat. Awak tak perlu lukis daripada scratch kali. Itu awak cari. Faham tu. Ya, faham So semua CAD model memang ada scaling function. So mudah lah. Okay. Cumanya awak perlu besarkan chassis lah, yang tayar janganlah besarkan sebab nanti dia kan awak besarkan chassis je. Besarkan chassis, panjang awak punya rod, shaft, itu je. Tapi main part chassis awak just scale up je. Scale up bagi besar. Okay, faham Faham. Okay. Okay, so continue dengan ada lagi? Ada. So continue dengan vehicle integration. Okay. So vehicle integration led by Hazim and yang ni this one yang saya bagi task kat diorang lah, which is nak tahu tak yang panjang 80mm tu kalau kita nak extend berapa banyak so that tempat duduk tu adalah ergonomic. So this one agenda diorang, ergonomic dimension, coordinate yang dengan small group yang lain, and then deciding final design seat. Sekarang currently vehicle integration just focus on dia punya ergonomics lah. And then this one the designs yang diorang dah tunjuk kat kita orang. Okay, seat ni saya tak rasa awak design. Awak mungkin boleh pakai seat yang seat plastik yang orang letak dalam surau yang duduk atas lantai ataupun seat kan. So just make CAD model of that one. Usually that CAD model just buat lah, ataupun awak just ambil daripada yang part yang dah ada. Kadang-kadang part yang kita beli dekat things that yang awak nak beli, kalau dah ada CAD model yang available for that part, awak boleh ambil cumanya chassis je yang awak kena buat. So for standard parts, contohnya nanti awak ada lighting kan, pasang lampu, awak nak kena pasang lampu, awak nak kena pasang signal. So if that components, the CAD already has the CAD model for it, so just take it. Tak apa, saya benarkan. Tapi except for chassis. Hello, Doktor? Doktor? Doktor mute lah. Raw power kot. Alamak. Tunggu je lah. Okay, dengar? Okay, dengar. Tadi. Okay, untuk CAD model untuk part standard untuk yang for standard parts, kalau contohnya lah, if you want to buy that lighting dia punya mentol tu ataupun lighting for the car, if that part has the CAD model available in the internet, awak tak perlu lukis, awak habis je terus. Okay? Okay, cumanya just that for chassis, you have to have your own design. Okay, macam tayar, for tayar,
If you the tire that you want to have to buy is the cap model is already there, so you just take it from internet. If not, you need to make your own tire model, cap model. Alright. Okay. And then satu lagi for integration. So this one is integration lah. And then itu juga dari segi economics dengan safety. Okay. This one is right hand handling led by James Quack. So basically kita orang dah pernah discuss about this. So as doktor cakap go-kart tak ada suspension, and itu pun saya tekankan dekat group leader semua. So the first one macam walaupun you buat like let's say push rod ataupun wishbone ke, macam mana kita nak integrate dengan go-kart tu. So after a few time thinking about this and that apparently go-kart ada a sort of suspension tapi dia dari segi torsion bar. Kalau saya boleh gerakkan ke sini. So let's say this front part dekat go-kart tu, so ada satu torsion bar kat situ. So itu yang saya rasa right hand handling tengah fokus, I think their main design lah, I think torsion bar. Okay. Betul tak? Yeah. Okay, I think for this go-kart, since that we're going to make it using PVC, you don't have to wait during the test. Let's say that you fabricate the go-kart and then we're going to go through the test. Don't worry, the test not going to be that excessive that going to fail your PVC. We're just going to hit the bump, a slow bump. We're just going to hit the bump at slow speed. Okay. Kalau macam ni suspension, ialah sebab kita nak design, kalau macam ni, kalau awak nak design the go-kart to be driven at very high speed, yes lah, if you want to include the design, okay lah. But this one, you don't know really, because if let's say that the plan to fabricate is akan jadi kenyataan, awak akan buat, dan awak fabricate, during the testing, memang kereta EV ni takkan buat laju. Okay? Cumanya you just need to make sure, even though that the speed is very slow, you just need to make sure that your chassis is not flexible ataupun patah ke ataupun bending ke ataupun melendut ke. Okay? We need to prevent that. Even that one can determine the CAE analysis lah, because you need to remember the whole idea of this subject is not to make a high speed electric go-kart. It's just that to introduce you to the process and the working culture as an engineer, itu je. Okay. So nanti macam yang saya cakap sama macam group sebelum ni. So untuk those who are responsible for ride handling, dia kena buat analisis untuk ride rate, bouncing estimation, sebab ni tak ada suspension. And then awak for this group need to be prepared how to do the setting for the maneuvers of J-turn, U-turn, slalom, double lane change dengan single lane change test dalam solid motion. Okay. And then for this group, since that most of the part is not available yet, we can use CAD model from complete go-kart CAD model from the internet to practice on the motion analysis, so that when everybody finish doing their job, you can just masuk do the setting je untuk setting untuk motion. Alright, okay doktor. Okay, faham yang ni. Okay, so sama juga. Okay, ada lagi. Lastly, vehicle structure lah. So I think this one macam tak valid sangat sebab of the changes yang doktor baru introduce hari ni. So I think currently I think we will still stick with the telescopic part, which is benda ni akan contract and retract and then extend. Tapi in terms of size, dia akan berubah lah. So minimum size, make sure width is 1 meter, length is 1.2. And then so please make sure you have meeting
where you going to review the go-kart design in the YouTube link. Okay, sama macam group saja, group yang tadi, just to give you an overall view of things that you are going to design, and if possible fabricate lah during next semester. Alright. Sebab yang video yang saya post tu agak bagus juga, dia punya quality go-kart yang dia buat pakai PVC tu. Cumanya dia tak ada tunjuk engineering analysis. Okay, tapi yang awak kena buat lah. So basically bila kita buat pakai analysis, usually kita can further improve lah, especially the concerns that how not to make the PVC chassis to deflect a lot bila itu ataupun bila go-kart tu bergerak. Alright. Okay. Okay, Doctor. Yeah, good. So any questions? From powertrain, I think tak ada. Tak ada kot. So, okay, any group yang subgroup, any question? The members, do you have any questions? Fahim, James, Afdal and Azim. Okay, ada soalan. Okay, kalau tak ada, okay, you can if you want to proceed with Sir, I have a question, sir. I just remembered. Daripada video yang Sir bagi tu, it's just that saya perasan saya punya steering dengan brake tau. So masih nak ada nak cuba letak brake piston sekali ke kat situ? piston apa? Nak letak brake sekali ke? Brake system ke? Kena lah, sebab nanti walaupun gerak low speed, awak mungkin boleh letak at least lah mungkin brake basikal ke yang practical untuk awak integrate dekat PVC pipe tu. Okay. Sebab awak punya nanti akan bergerak slow je, sebab kita punya concern bukan nak in terms of speed. Okay. Jadi, sebab yang saya tengok kat situ pun dia brake dia tak silap saya yang di second YouTube tu dia tak ada brake pun. Rasanya dia brake pakai, dia stop, dia brake pakai kaki je. Itu sajalah yang saya tengok, saya macam pelik juga tengok. Yang first one ni ada. Dia yang first one yang black chassis itu dia ada brake, tapi tapi itu pun brake dia pun dia limit dia punya speed for that go-kart is not that high, and then the brake yang dia pakai pun just brake cable dia, bukannya brake motor yang pakai hydraulic, dia just brake cable, tarik dia punya handle handbrake. Dia sekali. So up to you lah how to integrate that one to your chassis design. Okay, nampak. Okay, so yang lain semua nampak macam mana outcome yang sepatutnya awak gini. And then awak kena ingat so basically apa yang awak propose untuk fabricate this semester is actually the one that you're going to further fabricate next semester. Okay, so I rasa by next semester rasanya awak dah boleh balik weekend. Okay. Sorry, muted. Okay, Doctor. Okay, good. Kalau tak ada, if there is no question, so class dismissed, so you can continue. If you want to have a meeting with the group members, so please proceed and then do your work. So please give me the progress report by Saturday next week. This coming Saturday. Alright, Doctor. Okay, good. So the class is dismissed. Okay, Assalamualaikum and good evening. Okay, Waalaikumsalam, Doctor. Thank you. Thank you, Doctor. Bye.